Okay, so kita nak boost energy, even weekend ke, energy tu kena sentiasa tinggi, sentiasa high. Okay, sekarang berapa orang ni? Ada 34, so kita proceed terus. So, yang belum kenal Aziz, I nak perkenalkan diri secara ringkas. Okay, so slide. Okay, nak ambil yang slide first Cik La First slide lah. Alright, okay jap. Dah terkuat income lah. Okay. Okay, so sebelum kita pergi kepada tajuk yang Aziz nak sampaikan hari ini, okay, kita perkenalkan diri sedikit. Okay, siapa yang belum kenal Aziz lagi? Nama saya ni Aziz, Cik La, Azila, sama, semua boleh. Okay, janji you kenal ataupun FB saya Zizo Forever. Okay, so macam mana Aziz boleh terjebak dengan Forever Living ni? Okay, cerita dia macam ni. Tahun 2019. Betul kan Cik Wahid 2019 kan? 2019 betul. Okay, 2019. Okay, masa tu bulan Ogos kot. Kita buat reunion universiti kelik lah, kawan-kawan rapat dalam 6 orang. So masa tu Cikgu Ayu dia pandai, dia klik kita orang ni dengan gift sampel ubat gigi dan juga lip balm. Okay, so masa tu Aziz ni pula memang jenis suka produk-produk kecantikan, produk-produk kesihatan ni. Memang I ni rasa jenis saya particular sikit tau bab-bab benda ni. Biasanya kalau sebelum beli sesuatu produk tu akan tengok dulu ingredient dia, dia punya belakang tu macam mana, baru saya akan loyal. Kalau dah suka memang akan loyal. So okay, semasa tu Cikgu Ayu bagi tu okay, ubat gigi ni satu bagus ni, Ayu mana masalah ulcer, so memang selalu sangat bleeding gum, berdarah. So bila pakai ubat gigi yang Forever Toothpaste tu, mulanya memang semakin teruk. Dalam minggu pertama tu memang keluar ulcer hari-hari. So sampai PM Cikgu Ayu, kenapa ni? Lepas tu Cikgu Ayu kata teruskan je, sebab itu adalah satu healing proses. So tahan dalam seminggu lebih, dari hari ke hari rasa perubahan tau, dari segi macam sensitivity ku dari jatuh cinta dengan produk, saya mula kaji yang lain-lain. Apa lagi yang best dekat Forever Living ni, produk dia apa, company dia apa. Selalu kita nampak botol kuning tu, betul saya pernah nampak botol kuning tapi tak pernah terdetik nak mengkaji syarikat tu sendiri. Kenapa, apa tu syarikat Forever Living. So masa tu cakap dengan Cikgu Ayu nak beli produk lain lah. Macam mana nak beli dengan harga ahli, harga diskaun kan. Cikgu Ayu pun cerita, okay ni Cikgu Ayu dia cerita dari semua dari ahli biasa kepada VIP, semua tu. Jadi daripada situ cakap dengan dia, okay nak beli produk, nak minum aloe vera juga. Sebab Cikgu Ayu dah explain aloe vera ni function dia apa semua kan. So nak beli cara murah, dia kata tanpa modal beli. You cari sharing story. Okay, masa tu Aziz share, masa tu baru je beli sebotol, sama-sama dalam masa yang sama kita minum aloe vera tu 2-3 hari tu dah rasa macam badan dah ringan, constipation, I mana masalah constipation, so rasa dah macam senang nak membuang. Jadi mula share dekat kawan-kawan lain. Dalam tempoh 4 hari saya dapat order 20 botol. Langsung tak ada modal, orang bagi saya duit lagi. Lepas tu hari keempat tu Cikgu Ayu kebetulan turun dari Kuantan ke KL, and then kita pergi center sama-sama, punch my first order terus sebagai VIP tanpa menggunakan modal langsung. Okay, so masa tu dia pun cerita, okay VIP ni dah ada tiket untuk you berbisnes seluruh dunia. Okay, dan start dari situlah dia kata pegang 5 sisi. So Aziz macam tak faham apa tu 5 sisi. Okay, 5 sisi tu apa. Tapi kita ikut je sebab kita tahu dia memang dah success testimony dalam bisnes. So apa yang dia ajar tu I practice kan. Dan daripada sejak I join bulan 9 tu 30 hari 4 hari 30 hari bulan jadi VIP. And then dari bulan 10 2019 sampailah sekarang Aziz tak pernah culas 5 sisi. Setiap bulan mesti buat minimum 5 sisi hinggalah kalau boleh lebih lah kan, sebab itu adalah income juga situ. Okay, so lagi point dia,
dalam tempoh setahun setengah lah saya telah berada di Forever Living. Manager level adalah level yang tertinggi di Forever Living ya. And then Aziz baru je upgraded manager last month. Okay, semuanya upgraded ni dia ada proses dalam proses melalui dia, tapi don't worry, selagi you membuat, you sharing story, you akan capai juga ke peringkat tertinggi. Okay, so tadi Aziz dah cerita macam mana jumpa FL, kenapa nak buat Forever, sebab jatuh cinta dengan produk dan saya nak sharekan kebaikan produk ni kepada semua orang. Takkan kita dah guna sesuatu produk yang bagus, kita nak makan sorang-sorang kan? Rasa macam tak adil lah. Kita nak juga orang lain sihat, cantik, and then at the same time, nampak ke potensi Forever Living memang boleh buat duit. So kenapa kita tak bantu orang lain juga nak jana pendapatan macam apa yang kita dapat kan? Betul tak? Okay. So saya, okay, one more thing lah biodata saya. Saya ni masih lagi seorang banker yang kerja dia bukan 9 to 6 tapi selalunya lebih daripada itu. Okay, semua orang tahu kan banker ni kalau time kat office dia memang kena full time lah buat kerja. Handphone tu pun susah kita nak pegang. Selalunya Aziz berbisnes ni banyak menggunakan schedule tools lah. Sebenarnya dekat dalam Facebook ke, dekat dalam sosial media ni banyak tools yang boleh membantu dalam bisnes yang boleh run sendiri tanpa you perlu 24 hours dekat depan telefon ataupun komputer. Okay, nanti kita akan ajar sedikit dekat dalam tips-tips yang Aziz ada ni. Okay, so saya ada 2 orang anak perempuan berumur 10 dan 9 tahun. Okay, so rasanya semua orang kat sini kebanyakannya part time macam saya. So part time ni sebenarnya bukan alasan you nak berbisnes ke, nak tidak ke. Sebenarnya satu passion lah. Kalau kita suka, kita akan cuba buat yang terbaik. Kita akan cuba prioritaskan kita punya masa untuk mana satu yang lebih penting. Betul kan? Okay. So tajuk kita hari ni, kita nak pergi terus kepada konten. Hari ni apa yang Aziz nak present ni sebenarnya idea dari seorang FBO dari Afrika masa malam global rally hari kedua. Okay, dia ada bagi 8 tips bagaimana nak sentiasa bersemangat, sentiasa berkobar-kobar dan juga tips macam mana you nak run your business. So dia ada 8 tapi Aziz tambah lagi 2 berdasarkan pengalaman saya sendirilah jadikan 10 hari ni. So I nak share dekat all of you semua. Okay, hopefully boleh bagi you idea dan juga manfaat ya. Okay. So kita pergi ke slide point yang pertama. Iaitu, okay, so point pertama, wajib ya, semua orang kena buat is guna produk. Okay, yang ini, kalau ada yang tanya Aziz sebenarnya, Aziz boleh tak jual tak guna produk? Yang ini, I jawab tak boleh. Okay, guna produk ni pun salah satu dari point dalam Forever Art of War, nombor 6, guna produk. Okay, kenapa Aziz cakap macam ni? Senang macam ni. Okay, kalau you menjual barang, you tak menggunakan. So, orang tu sendirilah, you punya customer pun dapat rasa keikhlasan you. Sama ada memang betul you ni pengguna ataupun penjual saja. Okay, sebab kita punya method dia sebenarnya more to sharing. Kalau you share, dia datang dari hati, you macam ada satu keikhlasan nak bantu orang lain juga kan? Untuk menggunakan produk yang sama macam apa yang you rasai. So macam Aziz kan, idea Aziz dululah I buat macam ni. Setiap bulan I akan makan 2 produk baru. So dalam tempoh sebulan tu saya nak tahu apa keberkesanan produk tu dekat diri kita sendiri. Kalau kita terlalu banyak, mungkin masa tu kita rasa perubahan dalam badan tu tapi kita mungkin tak tahu produk mana yang memberi result tu sebenarnya, yang punca dia jadi baik. So better 2, kalau macam skincare, I ambil 2 skincare baru. Produk makan, suplemen, 2 produk baru. Okay. So, sehinggalah dari bulan ke bulan, you dapat menggunakan semua produk Forever Living. Okay. Mesti memang Aziz dah pakai semua produk Forever Living, termasuklah yang dari Singapore. Macam RG, I pun suka, I pernah makan semua tu. Freedom, My Family, makan. Maknanya bukan untuk kita saja. Kita nak anak, family kita pun sihat sekali kan. So bagi parent you makan, bagi anak you makan. So testimoni dan result yang diorang rasa dan dapat tu
itulah you boleh gunakan sebagai medium untuk you sebarkan kebaikan ke orang lain. So orang lain pun dapat cerita, dia tahu okay, nampak keikhlasan you dalam bercerita tu. Instead of you menjual saja tanpa menggunakan produk. Sebab ada kes macam, ya dah dengar lah, customer tanya skincare mana yang sesuai untuk muka, tapi ada tu dia recommend apa? Aloe Heat Lotion. Aloe Heat Lotion tu panas, pijam muka orang. So sebab itu penting, you kena tahu produk tu. Kalau you teragak-agak nak jawab pun, orang tahu, memang nampak sangat kan, tak guna. Contohnya ubat gigi kita pun tak ramai yang tahu. Kenapa warna hijau, kenapa kali hijau. Sebab tu you kena ada juga product knowledge. Kenapa, lepas menggunakan tu you kena kaji juga. Kenapa benda tu macam ni, macam ni. Okay. So dah guna produk. So next slide, tips nombor 2. Okay, tips nombor 2, kita fahami dan kena pasti masalah orang sekeliling. Okay. So dalam kita ada circle yang besar kan. Okay. Macam you ada, firstly bila kita nak berbisnes kita keluarkan kontak kita. Kontak terdekat kita of course lah family members, ibu bapa, suami, anak-anak, dan kemudian pergi kepada cousin, makcik, pakcik kan. Lepas tu barulah meluas kepada kawan-kawan dan juga stranger. Okay, so kenapa pentingnya fahami dan kena pasti masalah orang sekeliling ni? Sebab macam setiap orang tak sama. Apa masalah mereka tak sama. So kalau you recommend sesuatu produk yang tak sesuai dengan you punya prospek, so prospek mungkin tak interested, dia tak heran dengan apa you cakap. Tapi kalau you dapat touch soft button dia, kena pula cerita produk yang you recommend tu dengan keperluan diri dia, mesti dia akan interested nak follow you dan lebih close dengan you. So bagi mereka solution dan penyelesaian kepada masalah. Contohnya kalau customer tu dia obes, orang obesity. So kalau you cerita C9, you recommend dia yang produk yang memang menepati keperluan dia. Confirm dia akan mesti interested kan nak beli C9. Okay, so you boleh tunjukkan testimoni apa yang macam diri Aziz pun pernah gunakan C9. So I boleh drop dulu 9 kilo selepas dah plateau 2 tahun ya. Plateau tu sebenarnya satu static pace. Kalau orang yang pernah diet, dia dari obesity kepada dia nak turunkan berat badan yang sangat banyak, biasanya dia akan menghadapi masalah plateau. Plateau ni di mana badan kita dah biasa dengan keadaan diet kita tu, pilihan diet kita. Jadi dia dah tak heran lah, macam badan kita dah tak boleh nak trigger untuk drop lagi. Tapi dengan Aloe hari tu, dengan C9, Aziz buat follow betul-betul ikut buku tu, memang dapat turun 9 kilo lagi dalam tempoh 6 minggu. Dari situ pun testimoni diri I tu pun banyak juga berjaya. I dah banyak rekrut customer dengan C9. Okay. So memang I guide dia dengan pemakanan yang sihat lah selain daripada C9. So customer ni bila dia makan sesuatu produk tu berkesan untuk dia, kita pun guide dia, bagi dia servis yang bagus. So customer tu akan happy nak repeat. Alhamdulillah customer Aziz memang ramai yang memang repeat C9 tu. Kalau kita kena tahu produk tu macam mana, dan tak semestinya C9 tu mungkin first phase tu dia kena ambil semua, tapi ada month tu bila dia dah turun banyak tu, you kena recommend dia produk yang sesuai dengan dia punya keadaan masa tu, berapa target dia, macam tu. So slide yang ketiga, okay, slide yang ketiga ni tips nombor 3 sentiasa ada plan setiap hari untuk merekrut prospek. Okay, yang nombor 3 ni lebih kepada gerak kerja lah. Okay, gerak kerja yang kita kena buat, kita kena ada plan. Okay, apa kita nak buat hari ni? Macam part timer macam Aziz, okay, pergi office 9 hingga pukul 6. So dalam perjalanan tu pun you dah boleh buat prospecting dah. Sebelum masuk office, keluarkan handphone. Dalam driving time tu jangan buang masa kan. Masa jam tu boleh buat live ke, boleh cerita tentang preview produk.
So bila dah sampai office parking tu pun ada masa lagi sebelum masuk office tu, boleh lagi kita gunakan untuk WhatsApp prospek atau bagi info dekat prospek, dekat customer kita yang sedia ada pun juga. Jangan tinggalkan existing customer, you kena tetap juga entertain dan servis mereka. So kena ada strategi apa nak kena buat dari pagi, dari petang, hari Minggu, dah kena siap-siap buat jadual. So macam Aziz sendiri, sebab kita part time kan, kalau yang full time dia pun sama juga. Gerak kerja dia pun dia kena make sure seharian yang dia ada tu masa dia kena forever. Bukan kata full time tu boleh banyak masa dia buang macam tu je kan. Okay, so untuk lagi satu macam kita ada banyak kelas online dah sekarang. Kalau dulu kita ada offline. Kita ada offline dekat HQ seminggu 2 kali macam Aziz. Balik kerja hari Rabu mesti wajib attend kelas dekat HQ untuk kelas produk. Sabtu pula kita ada kelas business. Okay, I tak pernah skip. Kadang-kadang kata kenapa kena pergi kelas ni, kenapa kena masuk offline online ni. Okay, dia macam recharge energy tau. Kita walaupun kadang-kadang kita dah konon dah tahulah, orang lama mungkin balik-balik aloe vera. And then produk tu produk ni. Kita rasa kita dah tahu. Tapi sebenarnya setiap orang presenter yang kita hadir tu tips dia tak sama. Mungkin dia ada extra additional information yang tak tahu sebelum ni. Dan kita bila sentiasa bekerja ni, pengalaman itu sentiasa upgrade. So kita nak semua experience yang ada dari setiap orang yang lain ni kita nak dapatkan absorb semua untuk diri kita kan. Okay, dan kita boleh share kat tim kita juga. Okay, selain kelas offline ni Aziz suka dia banyak kita boleh jumpa in face, face to face. Dia punya aura tu lain. So you nampak jumpa leader, dapat jumpa dia, dapat face to face tanya kan macam mana dia orang punya tips. So sekarang ni pun lucky lah you dah ada online almost every day dah ada online class dari team HQ, team Datuk, team AS team, even you punya small group pun mesti ada own coaching kan. So cuma sekarang ni nak masuk tu dah sangat convenient, dah tak ada alasan lagi sebenarnya nak skip. Sebab yang Aziz perasan lah, orang ni, kita manusia memang ada masanya kita akan down. Ada masanya kita rasa macam ada malas sikit lah hari ni nak buat. Ada rasa macam kenapa saya tak gerak, rasa down lah. Tapi bila kita masuk macam Tempayaki meeting lah contohnya. Dalam tu kita dengar macam-macam sharing. Macam-macam cerita orang lain. Ada orang yang dia kata dia cerita dia malas nak buat. Tapi suddenly bila dia buat hari tu, dia dapat rezeki. So nampak tak dari situ macam rugi sebenarnya. Bila you masuk meeting tu lah tempat you recharge balik energi you supaya tak lemau, okay? Sebab itu Aziz suka sangat Tempayaki ni dan I memang encourage my team please masuk. Siapa team I yang masuk, I nampak dia ni memang sentiasa high spirit, sentiasa energetik, tak cepat mengalah. Sebab dia orang kata kenapa orang lain kan tu boleh buat, saya tak boleh, apa specialnya dia daripada saya kan. Okay, so 80% orang di Forever ni sebenarnya FBO ni adalah part-timer. Jadi kalau kata alasan kenapa 24 jam tu semua orang diberi sama, semua orang ada 24 jam. Tapi macam mana you nak prioritisekan dia punya jadual tu, schedule tu. Okay, so 20% dekat Forever ni adalah business full time owner. So semua orang, dia orang pun dulu bermula daripada part-timer mostly. So macam mana dia orang decide boleh full time? So mesti ada sebab-sebabnya kan. So kita punya GLT pun nombor 2 Kak Syida. Kak Syida pun masih seorang guru. Kenapa dia boleh buat kan? So hopefully bab yang ni is bab time management lah actually. Semua orang sibuk, semua orang ada family, tak kira bujang pun dia ada juga aktiviti yang dia suka. So benda ni kalau nak pada Aziz, you akan buat sebaik mungkin. So kalau kata saya sibuk itu semua memang alasan. Okay. So tips nombor 4. Okay, nombor 4 ni panjang sikit dia punya ni. Nombor 4 ni utilizekan the power of social media. Okay. So sekarang ni pun
I nampak lah macam orang yang berbisnes ni tumbuh bercendawan. Macam-macam bisnes ada. Ada jual baju, ada jual makanan. Even orang kat pasar malam baru ni I tengok dekat pasar Ramadan, dia jual makanan dekat bazar pun dia live Facebook lagi. Dan I nampak dia pick up order semua tu daripada Facebook live tu. Lagi banyak dia cakap daripada yang dijual dekat bazar Ramadan tu. Okay, so nampak kan sekarang ni kita kena ikut peredaran zaman. Okay, dalam bisnes ni you memang tak boleh kata tak upgrade. You memang kena upgrade diri you. Okay, kalau sekarang ni orang suka TikTok, you kena buat TikTok. Kalau orang kata sekarang ni live lagi senang nak close prospect, nak close customer. So go to live. So live ni yang bestnya kita boleh buat kat mana-mana. Tak perlu ada spesifik tempat location, nak grand lah. Even masa driving pun boleh kan. Okay, lagi satu YouTube pun. YouTube ni yang bagus dia punya pasaran dia meluas. Kalau you cuba Google lah, kalau you ada YouTube. Contohnya I selalu nampak kalau nak sisi 5 langkah, 3 konsep 5 langkah tu semua. First yang I jumpa, Google akan keluar Hamiza, Datuk Desmond. Sebab beza di YouTube dengan Facebook ni dia tak boleh, Google search ni dia tak membantu sangat untuk dapatkan konten dari Facebook orang. Because Facebook ni dia sangat banyak dan juga mostly ada private kan. Tapi YouTube tak. YouTube ni adalah carian kat Google, carian dengan YouTube ni lebih mudah. Sebab itu orang yang ada YouTube channel ni selalunya dia lebih mudah close dekat pasaran luar negara juga. Boleh dapat prospek dari overseas yang tak kenal you pun. Sebab I pun nampak, I dah nampak dah YouTube ni punya channel ni sangat meluas. So memang Aziz pun dalam to-do list lah benda yang wajib kena buat ni. Okay. So dan semua tahu kan kita ada juga WhatsApp story, WhatsApp blast, kita ada Insta story, Facebook story. Guna je semua tu. Dan kalau nak mudah sebenarnya tak perlu masuk satu persatu pun. Kita ada business tools yang you boleh linkkan semua-semua tu dekat dalam satu tempat. Okay. Once you advertise je, buat post dekat contohnya schedule Facebook, automatically dia boleh link dekat Insta. So you post sekali, dia pergi dekat semua. Okay. So memang sangat pentingnya untuk berbisnes sekarang ni. Tak kira lah you bisnes apa pun, makanan ke, baju ke, kita forever ni, produk suplemen ni, memang kita kena pakai juga power of social media ni. Sebab rugi sangat kalau you tak pakai benda ni. Sebab dari sinilah you dapat prospek yang dari mana pun you tak tahu. Stranger, Malaysia, kita kat Senaja boleh dapat Sabahan, kita kat Malaysia boleh dapat close dekat Turki. Semuanya ada power of social media. Kalau offline pun kita kena buat, bukan kata kita ignore offline. Okay, offline ni dia lebih mudah kepada kita boleh nampak body contact, orang boleh nampak kita, so kepercayaan dan trust tu lebih mudah sebenarnya. Tapi kita boleh mulakan dengan online dulu. Dari online ni dia kira macam pukul rata lah, okay? Sebab dia tak lebih kepada spesifik macam point nombor 2 tadi, know your customer, tahu apakah keperluan customer you. So medium untuk online ni dia lebih kepada cerita yang general. Okay, so dari situ orang kata macam bagus lah, macam best lah. Lepas tu kita mula contact dia kan, kita mula private WhatsApp dia. Dari situ baru kita mula tanya apakah yang dia nak spesifik. Barulah masa tu kita dekati dia, kita tanya apa keperluan dia. Dari situ insya-Allah kita boleh dapat close customer kita dengan lebih mudah. Okay, so dekat social media ni selain cerita, dia bukannya semata-mata nak cerita produk je. Sebab dekat social media ni you kena tahu macam mana nak brandingkan diri. Sebab ada orang dia tak suka kita menjual semata-mata. Kita boleh branding, cerita pasal sedikit personal lah. Okay, aktiviti you, COD, jumpa coaching, jumpa kawan-kawan, cerita produk. Lepas tu testimoni diri sendiri, testimoni orang lain, customer you sendiri.
So kebaikan share produk ni dan some info, semua benda ni you kena balance. Dia balancekan dalam you punya social media tu. Sebab stranger dia tak kenal diri you, tapi dari apa yang you post, dari apa yang you tulis, itulah membuatkan persepsi mereka kepada you. Sama ada you ni orang macam ni. So pada Aziz cerita yang macam, kalau kita lah satu, kita nak dalam post social media ni, kita jangan campur adukkan sangat yang personal lah. Dia boleh tunjukkan aktiviti bersama keluarga kadang-kadang tetapi kalau luahan perasaan tu, marah-marah tu janganlah. Maki hamun tu, itu pantang sekali dalam bisnes. Sebab itu orang akan ada satu persepsi yang dia ni macam ni lah, garangnya lah, kata tak, mulut tu kuat tak bagus lah. So kalau you lah nak berbisnes kan, you perlukan seorang leader yang macam mana, kita nak leader yang berperwatakan baik, menarik, yang tegas, tapi bukan yang suka-suka serana orang kan, betul tak? So macam tu customer pun tak nak lah, go next lah, betul tak? Okay. So lagi satu, jangan malu-malu lah untuk cerita dengan orang tentang dia punya produk, testimoni. Sebab rugi kalau you tak cerita, you tak buka mulut, macam mana orang nak tahu, betul kan? Dan ada yang tanya Aziz, customer ni tak nak lah Kak Aziz, tak ada orang beli lah, I dah post setiap hari. Setiap hari tu bila? Bila I check, seminggu sekali baru post. Lepas tu, lepas sebulan, customer dah tak nak, dah give up. So benda ni kena istiqomah sebenarnya, consistency. So bila konsisten ni, orang melihat diri you sama ada you ni serius ke tak nak buat. So kalau you tak konsisten, orang pun macam curious. Dia ni betul ke buat forever? Kenapa sekejap hari ni ada, kejap besok tak ada kan? Dan lagi satu paling yang ni pantang ni, kalau you buat satu business page setup, you jual forever living, tapi dalam tu ada pula produk lain, produk sambal lah, jual baju lah. So macam I sendirilah, bila I nak membeli sesuatu barang, misalnya I nak beli baju lah, bila I tengok page tu campur aduk macam tu pun, kita rasa macam betul ke dia ni? Serius ke bisnes ni? Macam entah-entah bila aku beli pun tak dapat barang. Sebab kita ada satu skeptikal yang macam seller ni tak serius tau. Dia tak fokus dekat satu produk dia. Dan lagi teruk kalau dia juga jual produk yang sama, I cakap macam ni, kita forever tapi dia jual life, macam tu. So produk pesaing, So yang ni lagi serius, dia tak boleh. Sebab contohnya, you kata C9 bagus, kurus, tapi at the same time you jual produk life kurus. So customer pun curious lah, you ni sebenarnya support produk mana? You kurus tu dengan produk mana? Nampak tak dari situ macam bercelaru kan? Bercelaru, orang pun bercelaru bila tengok you punya post tu. So memang you kena jaga semua ni. Apa yang you post dekat dalam social media is your identity, your branding. Dia bawa diri you kepada stranger yang tak kenal you. Itulah first impression you sebelum mereka berjumpa dengan you in person. So benda ni pada Aziz, apa yang you kena masterkan cepat-cepat lah bab online social media ni, sebab banyak sangat sekarang kita ada macam-macam kan. Kalau boleh semua tu linkkan in one time dan gunakan semua the power of social media. Okay, so tip yang kelima. Sorry, aku nak tambah yang dekat nombor 4 tadi tu. So kita ni dekat social media ni, kita kena tunjukkan balance between business dan juga produk. So benda tu kita pun satu, kita kena nak menjayakan business ni forever ni, dia bukan one man show. Dia sebenarnya kena kerja bersama-sama team. So siapa yang dah buat lama-lama dekat dalam business forever ni, kita tahu yang apa saja business tu, kalau you buat seorang-seorang pun, you akan penat one day. So kerja in team, kerja berpasukan akan menghasilkan result yang lebih besar. Okay, so jangan fikirlah kerja berpasukan ni nanti bahagian aku dia ambil. Tidak, sebenarnya tidak. Di forever, sistem marketing plan dia memang telus, memang adil. So siapa buat, dia dapat lebih. Okay, so slide yang ni Aziz nak tunjukkan aktiviti yang Aziz buat secara offline dan online.
Macam ada gambar tu I pergi COD, I bagi gift dekat my reward team, and then pergi center, ambil barang, ambil order. Lepas tu attend kelas offline, online. Okay, macam Azia cerita tadi, kita ada kelas seminggu 2 kali dekat center dulu sebelum COVID setiap hari Rabu dengan setiap hari Sabtu. Balik kerja malam tu Azim mesti attend. Sabtu tu, weekend tu memang I akan attend. Kalau tak attend, dia rasa macam bersalah kat dalam diri tu. Dia macam satu date yang I memang wajib pergi, memang nanti-nantikan. Tak sabar nak tunggu next week lagi. Sebabkan apa bila kita attend kelas tu, kita jumpa juga FBO lain yang sama passion dengan kita. Jadi semangat tu tak pernah rasa nak berhenti, berputus asa, rasa macam down, tak pernah. Sebab kita sentiasa jumpa mereka dan sentiasa menerima positif feedback, support daripada team leader. Daripada situ pun kita dapat aura cerita mereka. So sekarang ni bila you all ada online, kita pun dapat jumpa, dapat discuss macam ni lagi hari-hari. Cuma the only platform lah yang online, offline ni, bila berjumpa, masuk dalam group, kita recharge energy kita. Kita tak ada rasa sempat nak macam rasa down semua ya. Okay, nampak kat situ Aziz kadang-kadang pergi center pun bawa anak. Okay, so kalau anak tak ada orang jaga, kita bawa je, tak masalah. Kat Forever tak ada limit kan semua, tak boleh bawa anak-anak pun. Okay, cuma nak tak nak je benda ni. Kalau nak, you mesti buat sehabis baik punya kan. Okay, so kita pergi slide yang seterusnya. Setiap hari sih. Okay, nombor 5 ni host event online offline. Okay, dia lebih kurang sama tadilah dengan tips untuk social media juga Okay, kita dululah kalau offline ni kita kena kumpulkan, kena kerap selalu jemput kita punya prospek. Okay, contohnya macam alopati. Bila you nak buat alopati ni, nak invite orang, kita kena telus lah bagi tahu memang nak ajak you untuk tengok demo. Jangan kata ajak je tapi cerita okay nak sembang, jangan. Kita tak nak nanti orang kata kita ni menipu dia. Oh, rupanya nak cerita bisnes. Biar yang datang tu memang orang yang seriously nak tahu produk, nak tahu syarikat, nak tahu bisnes. Jadi macam kebarangkalian you dapat prospecting tu, dapat close customer tu lebih tinggi, betul tak? Okay, dan kalau lah you tak telus, you cakap dengan kawan, okay, jom lah datang, aku nak buat makan-makan. Tapi sebenarnya you nak cerita pasal aloe vera. So mungkin dia orang tak happy, tak suka. And then nanti dia bagi tahu kepada orang lain yang you sebenarnya dah video. Sebenarnya you nak jumpa kawan-kawan ni semata-mata nak menjual. Okay, so pada Aziz, macam Aziz dulu, Aziz bagi tahu terus terang. Okay, nak tak tahu pasal produk ni? Nak tak tengok demo? So mostly yang datang mungkin daripada 5 orang, mungkin 3 akan dapat. Usually memang akan dapat close contact tu dalam 2-3. Rejection tu memang ada, tapi don't worry. Dia reject sekarang tak bermakna in future dia pun reject juga. Okay, so host event ni kalau online, kalau offline dulu alopati, tapi kalau offline, online sekarang ni kita banyak lah medium tu dari social media. Macam live kan, live event, lepas tu you boleh buat macam-macam dekat live tu. Contohnya cerita pasal produk, testimoni. You boleh juga buat competition, macam buat quiz, buat fun competition. Siapa yang sertai, you bagi dia free sample. Dari free sample tu, mungkin dia guna bagus, dia bagi dia cream propolis ke. Dia guna sedap kan, bagus kan, berkesan untuk eczema dia. So dari situ dia dah mula tertarik dengan produk, dah mula jatuh cinta dan nak juga guna produk-produk lain. Okay, lagi satu, kalau buat appointment GP jangan lupa tahu demo sekali cerita, itu untuk prospek yang memang nak bisnes lah. Lepas tu kenapa pentingnya buat online dengan offline ni, dia macam more to engagement lah, engagement untuk bina rapport dengan customer you. So customer, okay, kalau kawan-kawan mungkin dah biasa dengan kita, dah tahu kita, mungkin lebih mudah nak prospek.
prospecting kan nak dapatkan close customer. Tapi how about customer yang memang tak kenal kita seperti stranger. Sebenarnya online ni lah, live ni lah medium yang mendekatkan. So diorang ada interaction dengan kita. Kalau post dekat Facebook, post saja, kadang-kadang customer tak ada dia nak bertanya. So bila kita buat live ni, kita open ke, Q&A ke, so customer ada peluang untuk tanya, untuk lebih dekat dengan diri. So memang host event online offline ni hopefully semua orang kena buat lah. Hazi pun dalam proses juga ni. Okay, so dekat nombor 6 ni. Ciklah kena kurangkan bunyi kertas ciklah, dia ada bunyi. Dia sensitif bunyi. Apa? Oh, strike eh? Okay, so nombor 6. Okay. Mengah juga cakap speaker. Memang mengah. Tapi ciklah nak pause kejap. Ciklah boleh bercakap dengan audiens. Bagi 1 ke, bagi 2 ke, macam tu. Betul-betul. Biasa maklumlah orang baru ya. Maafkan saya ya. Bagi support dengan audiens gitu. Okay, so I nak buka lah Q&A answer dulu. Yang boleh tanya better live lah kot berbanding dengan chat. So siapa yang nak tanya apa-apa setakat ni, ada 5 tips. Sebelum kita pergi kepada lagi 5 tips. Ada tak yang nak tanya untuk yang tips sebelum-sebelum ni? Tips buka speaker. Betul. Ciklah dah sharing 5 tips dah. Tips yang pertama tadi adalah nombor 1, guna produk. Sebab saya nampak ada yang baru masuk. Okay, tip nombor 1 yang Ciklah share tadi, guna produk. Yang kedua, nombor 2, fahami dan kenal pasti masalah orang sekeliling. So kita tak boleh pukul rata. Yang ketiga, sentiasa ada plan setiap hari untuk merekrut prospek baru. Ini sangat-sangat penting. Ini memang sangat penting. Setiap hari celik mata je forever. And then yang ini nombor 4, utilizekan the power of social media. Dan yang kelima adalah tadi, host event online offline. Okay, Ciklah. So far tak ada yang bertanya lagi, kita sambung kepada nombor 6. Bunyi lesung lah tu. Okay. Tak ada ke siapa nak bertanya ataupun kalau malu nak cakap boleh type. Tadi cikgu. Ciklah, masa nak tanya lah. Ya. Untuk nombor 1 tadi, produk kan. So apa produk yang paling Ciklah suka dan terus share dengan orang ramai selain daripada AVG? Oh, selain AVG, produk yang paling suka yang bila Ciklah guna, lepas tu share dekat online offline, respon sangat baik. So apa produk yang buka pintu Ciklah? Okey, dia ada kat soalan Abang Syarul ni ada 2 jawapan berbeza. Kalau nak tanya personally produk apa yang saya suka selain AVG dan Alo-Alo tu itu memang semua orang wajib guna. Suka tak suka kena guna selagi ada usus. Okey, Ciklah suka sebenarnya skincare. Skincare forever. Okey, macam ni cerita dia. Macam saya cakap dulu, dah macam-macam skincare dah saya guna. So far Ciklah tak adalah masalah kulit yang terlalu serius. Dari remaja lagi memang tak ada pimples lah. Tapi remaja lagi memang ada jaga kulit. Dulu mama belikan dengan abah start dengan skincare apa tu nama dia. Lupalah, olive aloe, lupalah. Lepas tu start banyak Avon lah. Dan guna Avon dah lama juga tau. Sebab my mum pengedar Avon dulu. Ciklah sebenarnya suka bisnes. Masa tu Cikgu Ayu pun tahu kat Matric I jual Avon. Tapi dia macam tu Avon. Lipstick hari-hari tukar colour. Sampai ada yang kata nak tengok Ciklah pergi kelas hari ni colour apa. Okay, so Aziz memang suka produk kecantikan dan kesihatan sebab memang I jaga daripada dulu lagi. So bila dah pakai produk yang sama dalam tempoh yang bertahun-tahun lamanya, so lama-lama satu hari kulit saya mengalami masalah sensitivity yang teruk. Dia sangat nipis, makin menipis. So bila menipis ni dia jadi gatal-gatal, macam berkeruping. Kadang-kadang dia keluar tumpuk putih panau. Tak balance tau kita punya tona kulit tu. So bila pergi doktor biasa, dia orang ingat panau lah bagi ubat panau. Tapi dia memang tak membantu langsung.
tak berkesan. Sampailah Aziz pergi dermatologis. Dermatologis kata, oh kulit you ni dah dia jadi macam apa ni, terlampau nipis, terlampau sensitif sebab guna produk yang sama selama bertahun-tahun. Ada orang dia bagus untuk guna satu produk yang sama, betul kan? Tapi ada orang tak, dia kena tukar-tukar. Derma tu kata, doktor dia cakap, I kena tukar brand lain setiap 2 tahun. Okay, dari situ setiap 2 tahun tukar. So memang masalah tu dah tak ada lagi. Tapi dan sampailah bila jumpa Forever ni, I start pakai Infinite terus. Sebab dengar pergi talk dekat hari tu satu event dekat Menara LGBT tu, pasal Infinite ni untuk yang matured skin lah, memang bagus. Dia kata serum kita ni umpama macam Botox natural. So bila saya pakai tu, memang rasa kulit lebih better dari semasa I every month ada buat facial and treatment dekat salon tau. Dulu adalah every month buat facial dekat salon, dia ada produk dia. My salon tu dia pakai Dermalogica. So memang okay, tapi every month tu kena pergi tau. Kalau tak pergi tu dia dah mula banyak ada whitehead, blackhead, memang kena buang. Tapi yang pelik tu, bila kebetulan kenal dengan produk Forever ni, I ambil skincare Infinite, I dah habis kontrak dengan beautician tu. Sebab kita biasa ambil package kan. Package dah habis. So, masa tu bila fikir nak renew balik ke tak, I rasa tak perlulah renew sebab I nampak Infinite skincare ni, I pakai tu tanpa pergi ke salon 2-3 bulan. Dia lagi bagus dari dulu. Dia lagi bagus, kulit tu tak berminyak. Kalau tak dulu kulit I kena sentiasa pakai oil paper tu. Oil paper nak kena lekap, nak kena buang minyak tu. Dia jadi shining tau muka kita. Tapi lepas pakai Infinite, memang tak ada. Alhamdulillah. I pakai set ni dari cleanser dia, serum dia, sampailah dia punya cream. Okay, so kesan itu sangat bagus berbanding saya kena buat monthly facial dekat beautician dulu. So memang dia dah jimat banyak. You pakai je produk Forever, you tak perlu lagi pergi beautician. So jadi sampai sekarang I tak pernah lagi pergi monthly buat facial lah. Lagi bagus kulit saya berbanding dulu. So you alright, kalau dah 40 above tu kena pakai Infinite series. Tapi kalau yang muda-muda lagi tu, adik-adik remaja tu boleh start dengan Sonia. Sonia pun bagus. Sonia ni dia punya, I pun pakai juga Sonia cleanser tu. Dua-dua pakai. Sonia cleanser pakai, Infinite cleanser pun pakai. Sebab Infinite cleanser ni dia 2 campur 1. Dia ada gabungan untuk makeup remover. Tapi kalau saya tak pakai makeup hari tu, macam bangun pagi, saya pakai Sonia cleanser. Okay. So, ada soalan lagi tak sebelum kita pergi ke slide seterusnya? Okay. So kalau tak ada, Aziz pergi go next to point nombor 6, personal branding. So personal branding ni apa? Ini adalah identity diri, banner identity diri. Personal branding ni is natural tau, perwatakan diri. Bagaimana you membawa diri you di dalam audiens, di dalam sesuatu majlis, di dalam kerajaan. Tapi kalau online sekarang ni pun you kena jual diri you dekat online. Untuk orang berbisnes, you terpaksa menjual diri you. Bukan jual diri you badan Okay, tapi you jual diri you tu untuk orang dekat dengan you dan suka produk you. Okay, macam kita lah dekat Forever LBO ramai kan. Ada beribu-ribu LBO. Okay, dari seluruh dunia pun ramai. Even Malaysia pun boleh pergi jumpa orang dekat UK. Boleh close kat UK. Tapi kenapa customer tu memilih you sebagai dia punya leader ataupun pengguna yang nak you service dia? Kerana dia suka you. Kerana ada sesuatu yang dia suka dekat you, yang dia nak follow, yang dia nak dekati. Contohnya lah macam, okay, kalau artis lah Siti Nurhaliza. Dia dah ada branding dia sendiri. So Siti kalau dijual apa pun, makeup ke, makanan ke, confirm orang beli kan? Sebab orang bukan nak sangat makanan tu sebenarnya. Orang nak dekati diri dia. Nak close dengan dia. Sama juga dengan kita ni, FBO Forever. Kita ada ramai orang. Tapi kenapa orang tu kata, saya nak bisnes tapi nak dengan you?
bukan dengan orang lain. Sebab ada satu benda yang mungkin dari penceritaan you, dari perwatakan you, mungkin penampilan you yang dia suka. Jadi personal branding ni dia adalah satu medium nak tarik prospek. Kalau orang tu kenal kita face to face lah, macam kawan-kawan, dia dah tahu perwatakan kita macam mana, dia selesa dengan kita kan. So daripada situ dia percaya, dia nampak testimoni you, memang you pakai, you memang tak tipu, you boleh close dengan customer you sendiri. Tapi how about dengan orang yang memang kita tak jumpa, prospek dari luar, yang online ni, yang ini dia agak berat sikit kan. Macam mana you nak brandingkan diri juga dekat online ni. Memang kena jaga dari segi cerita. Macam Azzi lah, Azzi punya experience sendiri, I lebih suka cerita konten yang my personal experience. So apa yang I tulis tu adalah dari luahan hati sendiri, daripada kita punya idea sendiri. Mungkin tak semua orang yang ada bakat nak menulis dengan senang, nak kena perlukan masa, nak perlukan, ada orang buat point-point lama tapi tak post-post kan, rasa tak confident. Sebenarnya benda ni okey, boleh je, bukan kata tak boleh nak copy orang lain punya, boleh. Tapi dalam masa ke semasa kalau boleh belajar untuk buat konten sendiri juga, cuba buat copywriting sendiri. Customer ni kalau dia baca satu copywriting, dia boleh tahu sama ada you ni copy ke ataupun you ni memang tulis sendiri. Kita boleh ada satu feeling tu, kita boleh rasa tau. Macam Aziz ni dia boleh tahu, betul ke ni I kenal dia, tapi ni bukan ayat dia ni, yang ni bukan cerita dia ni. Sebab itu kalau macam I copy orang punya, biasanya I akan letak yang konten ni dari orang ni. Kat dalam bisnes pun satu, kita kena kejujuran lah. So dari situ customer pun tahu, memang beza lah. Dia tulis dengan orang lain ni cerita, tak sama. Okay, so ramai yang sama. Okay, lagi satu nak brandingkan diri. Dia kena tak boleh sendu lah. Hari-hari kena post. Walaupun boring cerita yang sama, post juga. Kalau dah tak ada idea langsung nak post apa hari tu, dia boleh cari balik story yang lama, konten yang lama, dia boleh recycle je balik. Customer biasalah, orang-orang kita ni mudah lupa. Ini normal. Memori kita tak bertahan lama. Yang mungkin you dah post 2-3 bulan sebelum ni, you boleh recycle balik. Copy paste ataupun share je semula. So tak adalah pening-pening fikir, hari ni aku tak ada idea nak menulis ni, tak ada konten, tapi you kena juga post. So macam ni lah idea Aziz, cari balik konten yang lama. Aziz ni dia buat macam tu juga, sebab bila kita kejar masa, ada masa tu kita ada idea yang turun banyak kan. Biasanya kalau saya tak sempat menulis time tu, kadang-kadang idea ni datang masa driving. Rasa pernah tak parking tepi jalan, terus nak tulis. Terus nak tulis, tak sabar nak tulis sebab idea tu datang macam curah. Tapi bila time yang memang kita tak boleh nak post, time tu busy tapi idea ada, you kena buat satu point lah, you tulis point tu ataupun you buat voice note. Kita sebenarnya dekat dalam handphone ni kita ada satu function, kita boleh record suara kita. And then apps tu dia bantu terjemahkan balik apa yang kita cakap tu ke dalam bentuk words. So you tak perlu nak susah payah type semula tau. Yang benda ni sebenarnya ramai boleh belajar benda ni, sangat menjimatkan masa. Ayat tu mesti sama je. Kalau ada, you kena baca balik lah. Mungkin ada kena edit sikit-sikit je macam tu. Okay, ini untuk orang yang memang tengah-tengah ada idea datang macam curah tu, tengah driving tetapi tak sempat tulis, you kena buat macam ni. Record suara you and then convertkan suara tu kepada ayat. Okay, dan post kemudian. Okay, so lagi satu sebab jaga personality, grooming, cara bercakap, perwatakan ni semua, sebab first impression orang kalau yang stranger ni tak kenal kita, so apa yang diorang judge kita tu adalah dari penampilan pertama kita dengan dia. Cara kita bercakap, cara kita ketawa, cara kita berpakaian, semua tu adalah first impression dekat orang. Kalau first time lah you COD dekat orang pun selekeh je, pergi kelas pakai slipper ke macam tu, customer tu sendiri kalau I jadi prospek pun I tak confident dia ni good leader ke tak, boleh ke dia bimbing aku sebagai leader. Jadi kan penampilan tu bila you COD, please jaga penampilan tu. Tak perlulah nak dressing sangat kan, tapi at least kemas. Dan pakaian tu kena sesuai dengan keadaan tempat dan juga siapa prospek you nak jumpa. Okay, tak perlulah pakai coat, kan customer pun takut apa kan. So pakai simple, macam lelaki dia pakai kasut ke sneakers ke, jangan pakai slipper, jangan pakai
t-shirt yang macam t-shirt rumah tu. Okay, so ini nak grooming lah. Perempuan siapa nak grooming, lelaki ke boleh belajar dengan Aziz. Kita pergi grooming lepas ni. Okay, so point seterusnya. Okay, berforever setiap hari. Yang ni. Bila kita dah masuk, dah decide, dah suka dengan forever, kita takkan ada sebab nak kata tak nak buat. Macam Aziz. Bangun pagi, forever dulu. Pagi mulakan dengan greeting lah dekat group. Kita boleh greet group kita selamat pagi dulu. Okay. Lepas tu boleh gunakan pagi tu dengan kata-kata hikmah. Quote dulu, tak perlu heavy-heavy. Jangan dulu pagi-pagi dah cerita pasal konten yang berat-berat macam testimoni, macam fakta. Nanti orang, alah, peninglah kepala ni kan. Poster tak cantik dah okey dah. Poster yang cantik. So pada Aziz, forever setiap hari ni kira macam tengok point dia kena contact prospek setiap hari. Jangan pukul rata. Ini tadi kita dah cerita sikit kan pasal prospecting. Memang kena setiap hari kena contact. Kalau sehari tu kalau tak dapat contact customer atau semua senyap je, dia macam apa yang terjadi ni kan. Macam rasa energy tu jadi down sikit. Bila down kena cepat-cepat lah ya. Kena recharge ya. Masuk teppanyaki. Jumpa leader. Okay. So kategorikan prospek ikut keperluan mereka. So macam tadi pun know your customer lah. Okay, kalau macam kat bank sendirilah, kita pun ada KYC nama dia know your customer. Kita tak boleh pukul rata kan. Macam contohnya dekat Forever pun sama. Setiap prospek, setiap customer dia ada keperluan dia sendiri. Okay, kalau orang sakit gaut, janganlah cerita pasal skincare pula. Ceritalah pasal suplemen yang boleh membantu masalah gaut dia. So, kalau you cerita benda yang tepat, mesti customer tu akan suka dan come back to you. Okay, macam Aziz lah kategori customer contact ni, saya akan bahagikan kepada 4 kategori. Satu, kategori yang memang sakit, dia nak sihat. Dia ni adalah kategori customer yang terdesak tau. Whatever it is, dia ada duit ke, dia tak ada duit ke, dia mesti nak juga produk yang boleh buat dia sihat semula. Okay? So untuk customer yang ni, dia kena tahu apa masalah dia. Biasanya untuk yang stranger first time, hello Aziz, Assalamualaikum. Okay, I akan tanya nama dulu. Okay, so kita kalau boleh greet orang dengan nama lah, kita cakap bro, sis je. So dia macam satu, tak best lah. Mungkin orang tu datuk ke, kan? Kita kena tanya juga. Salutation dia tu, salutation pangkat tu pun penting juga. So kita arise dia, maknanya kita bercakap dengan dia, kita kena mention nama dia. So customer tu jadi rasa more close lah. Dia rasa kita layan dia ni memang special, mesra. Bukannya ayat tu general je. Okay? So bila dah tahu apa keperluan customer you, penyakit dia, you boleh recommendkan produk yang sesuai dengan dia. So customer Aziz yang ada 4 tadi untuk yang satu untuk yang kurus. Untuk yang kurus ni pun sama. Dia pun terdesak lah. Dia nak cantik, dia pun nak sihat kan. Sebab tahu bila obesity ni macam-macam penyakit yang boleh undang. Okay, so kita boleh recommend dia C9. C9 ni you kena masterkan jugalah. Semata-mata nak guide orang ni dekat C9 ni dia bukan mudah sebenarnya. Sebab customer ni bila dah beli, dia mahal kan. Dia expect dan dia dapat result. Tapi macam Aziz akan ceritakan yang produk ni sebenarnya dia dah laburkan produk yang mahal. Tapi bukan semata-mata produk ni yang menguruskan dia. Tetapi 80% kerana pemakanan dia sendiri. Jadi Aziz akan guide dia pemakanan yang sihat. Okay. So dah kita mention dekat dia awal-awal. Okay. Kalau tak jaga makan, dia tak akan jadi. So kita tak nak customer kita bagi dia harapan tau. Jangan bagi dia harapan yang confirm kurus. Ini tak boleh ini dah jadi overclaim dah. Okay. So yang ketiga customer Aziz selalunya yang nak cantik ni Aziz akan ada tu dia rasa dia dah sihat lah. Biasalah dia rasa dia sihat dah fit ni. Kita tengok dia ni suka grooming, jaga personality. Orang macam ni cuba you recommendkan skincare atau produk-produk yang cantik-cantik ni. Mesti mengena. Lepas tu customer yang nak berbisnes. Okay, sekarang ni semua orang nak duit. You comfortable ke dengan gaji you ke ataupun you terdesak ke, semua orang memang nak duit. Jadi macam mana nak dekati dengan mereka ni? Sebenarnya dia orang ni
nak tapi dia malu sebenarnya nak cakap dengan kita yang dia nak duit dia kan. Jadi macam mana nak dekati mereka ni, sebenarnya kita sendirilah yang kena tanya. Kita bagi dia peluang. Kalau kita rasa dia ni macam makan bercatu kat office, macam berkira, anak ramai, kita pun lebih tahu gaji kawan-kawan kita yang lebih kurang berapa semua kan. Kenapa tak kita dekati mereka? Kalau mungkin dia tak mengaku, tapi kita boleh bagi dia produk yang sesuai. Dari produk tu sendiri tak mustahil boleh jatuh cinta, dan juga dia pun nak share produk tu dekat orang lain dan akhirnya dia nak juga berbisnes. So benda tu semua tak mustahil sebab kita pun kat Forever ni dah buat kajian. Memang mostly 80% yang datang dalam Forever ni adalah pengguna produk dahulu. Okay, pengguna produk kemudian barulah tersuka dengan produk dan terbisnes. Okay, so Forever setiap hari ni maksudnya pagi makan malam macam makan-makan bola, semua kena Forever saja. Dekat rumah tu produk, kalau boleh semua produk Cahlang, okey? Jangan pakai produk lain. Kebetulan Cahlang dekat produk dapur, kitchen. Semua orang dah dapat sisi yang besar kan? Okey, so point nombor 8. Okey, yang ni, follow up ni. Follow up ni ramai yang tak nak buat sebenarnya. Sebab bila customer dah, satulah follow up ni kita kena kategorikan kepada dua, pecahkan kepada dua. Satu, customer yang memang kita dah share tapi reject. Yang kedua, customer yang memang dah existing, dia dah subscribe dengan kita. Okay, so yang untuk customer pertama yang reject ni, mungkin hari ni dia reject kita kan, tapi tak semestinya dalam bulan depan, beberapa bulan kemudian dia reject kita balik. Sebenarnya macam ni, reject dia tu setiap orang pun ada sebab dia. Ada tu memang anti MLM, tak nak langsung lah beli produk MLM. Ada tu mungkin dia nak tapi dia tak ada duit. Dia tak nak cakap dengan you lah. Okay. Tapi mungkin kebetulan kalau you follow up, time tu dia ada duit, tak mustahil kan? I ada customer macam ni. Rupanya dia nak sebenarnya. Masa tu dia kata dia tak ada duit. Okay, bila I follow up balik, tanya balik khabar, nak tak kita ada promosi ni. Dia kata okay boleh berapa? Kebetulan dia ada bajet masa tu. You dah dapat dah. Kadang-kadang kita tak sangka tau. Tak sangka lah dapat close dia balik. Okay. So untuk yang kedua, customer you dah memang subscribe dengan diri you sendiri. So customer yang dah ada ni, kadang-kadang yang kita ada masuk, macam Aziz ada masukkan dalam group kan, yang follow dalam tu dia nampak lah promosi terkini. So biasanya Aziz akan ajar diorang ni independent lah. Ini bagus, penting ajar diorang independent, dia bawa sendiri, banyak masa you boleh leveragekan kepada diorang tu, dan you boleh gunakan masa tu untuk prospecting benda lain pula, new prospect pula. So customer yang existing ni, dia ada banyak kategori lah. Ada tu yang jenis yang you nak kena kejutkan, barulah dia okay, Kak nak tak promosi bulan ni kita dah ni. Walaupun kita dah blast dekat group dia ada dalam tu, tapi kadang-kadang ada tu dia tak baca. Bila kita private WhatsApp dia, barulah dia reply, nak lah sebenarnya. Nampak tak? Ada orang yang macam ni. Ada orang memang independent. Dia suka buat sendiri, dia tak nak kita buatkan. Okay. Kan? Lepas tu ada pula jenis yang memang dia tak follow langsung, tapi kebetulan yang tak aktif lah, dah many month tak aktif. Ada orang dia rasa, tak mungkin lah dia ni nak beli, macam tak nak je dah berapa bulan tak ada beli kan. Tapi mana tahu time follow up tu tiba-tiba hati dia terbuka nak guna semula. Siapa tahu kan. Sebab kita share ni sebenarnya kena ada effort lah. Bila ada usaha tu tak mustahil rezeki tu ada. Okay. So selain prospek join kelas, event lah. Okay, so macam point yang first ni. Kita kadang-kadang bila buat kelas online macam ni, kita nampak partisipan yang masuk. Mungkin dia belum lagi menjadi customer kita. Tapi kenapa dia masuk dengar, mungkin dia berminat dah ada minat tu. Kalau you follow up, kita mungkin ada chances untuk close dia. Kadang customer ni kita dah bagi dia phone, kita akan tunggu rasanya customer ni tak call aku pun. Tapi instead of kita menunggu orang call kita, kenapa tak kita yang ada effort, usaha untuk contact dia? Yang ini penting. Tak payah tunggu orang, tak payah tunggu customer datang. You sendiri tanya dia. Sebab kita kena ada, orang kata kalau kerja dia kena ada extra
extra effort lah, usaha lebih dekat situ. Jangan tunggu je peluang tu. Okay, so customer macam contohnya lah yang macam masuk hari ni, mungkin ada yang belum menjadi customer lagi. Kalau you nampak dia masuk tu dalam list tu, maknanya dia dah minat. Cuba contact dia. Mana tahu lepas ni, sebenarnya memang dia nak, tapi nak tunggu dia contact you, dia malu. Mungkin dia malu kan, macam tu lah. So teknik follow up ni, teknik follow up ni lah yang 371 ni sebenarnya bilangan hari. 3 hari ni, selepas customer you menggunakan produk, kita tanya dia, Kak dah buka ke botol kuning tu? Rasa apa Kak? Okey tak kan? Kita just remind dia. Manalah tahu dia beli je tapi dia letak tepi buat display. So at least kita tanya dia sebab dia, oh teringat je lah Kak dah Kak belum buka lah ke dah makan ke, macam tu. So lepas hari ke-7. Hari ke-7 ni, cuba contact dia balik, tanya dia apa yang Kak rasa dengan produk. Biasanya kalau kita minum aloe vera lah kan, hari ke-7 ni kita dah dapat kesan-kesan, kita dah rasa. Sama ada yang lebih mudah melawas ke, ataupun kulit rasa lebih moist, okay. So kita rasa badan lebih ringan. So hari ke-7, apa yang you kena buat? Tanya dia, apa yang akak dah rasa dengan produk kami. Okay. Dan selepas tu, 21 hari, ni follow up balik ni. 21 hari ni, kita confirm kalau dia betul-betul dia ni minum AVG sebotol tu, hari-hari konsisten, 21 hari tu mesti dah habis. Sure dah habis. Okay, sebenarnya kalau ikutkan aloe vera ni, siapa ni hari ke-7 ambil AVG kentut? Syarul. Lawak lah Mas Syarul. Okay, hari ke-21 ni confirm dah habis. So time ni you kena tanya dia, Kak, produk mesti dah habis kan? Kalau dia kata banyak lagi, ini memang tak minum lah. Kita pun tahulah main-main lah. Masa tu sekolahkan dia lah. Okay, kalau dah habis tu, jangan offer dia. Okay, ini kan yang big tips tadi Kak Rafidah. Akak nak berapa botol Kak? Sebab kita, bila kita tanya akak nak berapa botol Kak, ini tanya maknanya you offer dia buat decision tau. Akak nak satu je lah. Macam tu. Kan dah rugi kan? So kenapa tak kita, okay Kak, akak satu, ada family, ada 3 orang, takkan akak yang nak makan, abang nak makan, anak nak makan kan? Okay, saya bawa 6 botol Kak. Ini boleh cukup untuk 1 bulan ke untuk keluarga? You yang offer tau, bukan dia. Dia yang offer. Kalau dia kata, okay lah kot. Biasanya ada tu, yang ada budget dia okay lah kot. Cakap lah yang kalau akak nak makan, betul-betul nak rasa efek dia lagi bagus, 1 botol tak cukup Kak. You kena ambil 6 botol untuk satu keluarga, macam tu barulah dapat efek yang cepat. Okay. So dah kita dah nak sampai tips yang terakhir ni. Nombor 9 ni minta referral contact. Okay, referral contact ni macam ni. So, minta kontak dari prospek yang say no to your product dan FBO yang menggunakan produk yang tidak minat berbisnes. Okay, macam ni. So, bila kita dah prospecting, kita akan ada possibility di-reject. Ada yang mati-mati reject, ada yang reject secara senyap, okay. Dan senyap, sepi je, tak tahulah apa yang dia fikirkan kan. Tapi instead of kita ignore orang-orang yang macam ni, kenapa kita tak minta kontak referral dari orang ni? Okay, kita minta 20 hingga 30 kontak dari dia. Ada tak, kalau you tak minat tak apa, tapi mungkin you punya kawan-kawan, mungkin saudara mara you, ada yang memerlukan produk, ada yang sakit. Okay, so you jangan, peluang tu you boleh cipta dari orang-orang ni yang reject you time ni. Okay, mungkin dari perspektif referral contact yang you dapat tu, itulah you punya future fighter. Siapa tahu kan future fighter you dapat daripada puncanya contact orang yang reject itu. Lagi satu kan, orang yang mereject you ni pun mungkin dia reject dari bisnes. Tapi dia ni adalah customer you yang suka makan produk. Okay. You boleh you rasalah, dan dia orang ni mungkin tak nak berbisnes, tak ada rasa nak expand dia punya network. So kenapa nak rugilah kalau you tak minta referral dari customer you yang macam ni. Sebab you boleh cipta networking dari customer yang sedia ada juga. Mungkin yang ada orang lain yang
nak berbisnes, nak buat duit bawah you bagilah I 20 ke 30 kontak ke. Nampak tak? Tips ni I dapat dah daripada FBO yang bagi tips ni, African tu. Dia memang praktiskan benda ni. Dan dia kata network dia sangat cepat berkembang. Sebab kita manusia, kita ada limitation kontak kita. Okay, biasanya kalau macam cikgu, dia punya kontak dia geng cikgu. Nurse, banyak geng nurse. Banker macam Aziz, kawan-kawan bank. Jadi kadang-kadang macam mana kita nak pergi kepada kontak luar daripada kita punya kebiasaan. Daripada sinilah kita minta kontak kawan kepada kawan. Biasanya kan banyak juga kalau you ikuti online punya marketing lah, dia orang ada customer get customer. So instead of nak buat dia fun macam menarik, you boleh tawarkan reward. Okay, siapa yang bagi I 30 kontak, mungkin you dapat free gift ni. Kan? So jangan berputus asa kepada prospek yang tak nak cuba sekarang. Okay, tak bermakna dia tak cuba satu hari nanti. Follow up dengan mereka, jangan ignore contact list. Okay, so point yang ni memang sama tadi macam Azizah cerita, jangan berputus asa. So kalau hari ni dia reject, mungkin ada sebabnya, kita tak tahu kenapa. Mungkin masa tu dia rasa serabut ke, ada masalah peribadi ke, dia tak boleh nak digest ke. So maybe ada juga yang mungkin masa tu dia tak ada duit, tapi dia memang tahu produk tu bagus. Masa tu mungkin dan ada juga orang yang rasa dia sihat tapi dia tak perlukan sekarang, tapi bila dia dah jatuh sakit, one day dia nak produk tu. Why not kita contact semula mereka ni, mana tahu di masa yang tepat, rezeki you memang tepat, you dapat close customer you. Okay, so yang terakhir, nombor 10, ada question ke nak tanya lagi sebelum I pergi yang last tips ni? Kalau ada boleh tanya live je ataupun type dekat chat. Chat ni, tengok chat dulu. Dekat suka dia jadi buat dengan sharing tu. Okay, so tak apa, kita pergi kepada yang tips terakhir, nombor 10, fokus kepada kualiti bukan kuantiti. Okay, apa maksud dia? Sebenarnya macam ni, Aziz nak elaborate sikit tips ni. Okay, kita dalam Forever ni sebenarnya tak perlu circle yang terlalu besar tau untuk jadi jutawan. Okay, kalau you tengok lah macam YouTube Amiza pun, I nampak dia punya follower pun taklah ramai sangat, tak adalah million-million tau. Macam artis yang perlukan million semua. Sebab setiap satu customer tu kita nak yang quality, bukan banyak kuantiti tapi tak ada quality. Maksud dia customer yang ada quality ni mereka yang memang generate income untuk you. Mereka ni memang genuine customer yang suka you, yang follow you, memang nak guna produk you. Memang nak business buat duit, sama-sama join your team untuk grow your punya network. So jangan risau ataupun rasa bangga sangat bila customer saya banyak. Tapi mungkin 70% customer lelap ataupun kongsi yang tidak aktif. So yang kita nak sebenarnya small percentage je. Okay, dekat Forever sendiri kalau you nak pergi jadi CBM pun, kalau CBM level 1, you kena ada 3 leg. 3 leg maknanya dari 3 je, bukannya perlukan beribu pun. Okay, tapi yang 3 yang berkualiti. 3 berkualiti yang boleh generate income kepada diri you dan juga boleh bantu tim-tim you membina income. Okay, so jangan risau bila customer tak ada, tak nak lah. Okay, memang everyday kita share, kita nak ada new prospecting, kita nak dapatkan fighter, tapi yang ada tu, yang ada potensi tu, yang memang berminat, why not you fokus dekat dia, you grow je. You grow dia dulu sampai dia boleh berdiri dekat kaki sendiri, sampai dia boleh achieve semua insentif, sampai dia boleh guide dia punya team dan lead team dia untuk berjaya. Okay, and then kita boleh pergi next kepada leg kedua, leg ketiga, dan kat Forever ni nak jadi CBM level 2 pun dia kena berapa Cikgu Ayu? Berapa leg ah? 4 CBM 6 leg. Level 3. So see, 6 leg je boleh dapat CBM level 2 dah. CBM level 2 ni punya check pun macam Ina kan dengan Kak Fida. Dekat 1 juta tau. So tak perlulah 1000 kalau nak banyak-banyak sangat pening je. Fokus dulu kepada yang berkualiti tu berbanding kuantiti.
Okay, so jangan berputus asa lah. Kalau you tak dapat sekarang, okay, tidak bermakna dia takkan cuba sekali nanti. Okay, ini tadi yang reference. Sorry. Tu salah baca slide. Okay, so kena ajar kita punya team ni, mungkin semua kita bermula sebagai pengguna. Ada tu kita rasa lebih selesa kalau kita assist 100% order daripada kita punya customer. Tapi bila network dah besar macam experience Nazila, kita dengan bekerja lagi, kadang kita tak larat tau kita nak ambil order untuk semua. Lagi-lagi time month end, time stock baru masuk, semua orang Aziz nak order ni, Aziz nak order ni. Time ni you kena bertegas, you kena ajar sebenarnya customer you untuk jadi independent. So bila independent, dari dia dah pandai masuk apps, setiap hari lah dia akan masuk app. Dia dah jadi suka, dah shock pula. Daripada AVG rupanya banyak lagi lah produk lain, rupanya ada cream ni lah Aziz, rupanya dia akan nak beli lebih lah. Kan dari situ I nampak I punya sales Asma naik. Bila time stock hari tu masuk, Komistin, Arctic, I tak terlarat tau. Order I dah panjang, sampai nak Arctic tu sampai 30 botol tu, time tu dah lah ada limit. So I dah tak, I kena ajar ni, I kena ajar diorang ni. Selama ni ajar tapi diorang tahu kita boleh assist, okey lah kak, selama ni Aziz ni, diorang pun happy lah kan macam tu. Tapi bila Aziz ajar diorang independent, kita strictly kata boleh tak buat sendiri. So I nampak I punya sales bulan tu CC naik double, menjunam tau. Sebab rupanya tak sangka bangun tidur je gerak 5, gerak 10 CC. Sebab semua orang senyap je, rupanya diorang membeli sendiri kat belakang. Selama ni kalau nak CC Aziz gerak, Aziz terpaksa lah ambil order personal WhatsApp. Aziz ni tahu, okay, hari ni Aziz buatkan 5 CC untuk orang ni, 2 CC untuk orang ni. So kita dah tahu CC kita akan gerak besok macam tu. Tapi bila kita ajar kita punya customer FBO jadi independent, dia orang buat sendiri senyap-senyap kat belakang. Dan biasanya dia orang akan beli lebih daripada apa yang dia orang nak. Sebab selama ni mungkin dia orang fikir AVG naik tu je. Tapi rupanya dalam Forever ni bila dia orang tengok nampak banyak lagi rupanya produk yang best. Itulah kan yang pentingnya kena ajar dia orang ni duplicate apa yang you buat. Sebab duplication, tiru-tiru kaya ni sebenarnya lah yang membuatkan network you berkembang dengan lebih cepat. Okay, so bila lah anak-anak you ni, anak-anak team you tu memang boleh berdikari sendiri, boleh buat macam diri you independent. So masa yang you ada tu dari melayan dia punya order, dari reply WhatsApp setiap masa nak entertain tu, you boleh gunakan dah masa tu untuk buat new prospecting, cari customer baru pula, grow you punya PNP. Okay. So dah ada 10 tips ni. Ni yang tips akhir. So ada apa-apa pertanyaan lagi tak sebelum kita akhirkan sesi hari ni? 10.30, 11.30, dah dekat 12 rupanya, tak sangka. Saya rasa saya bercakap terlalu perlahan ke? Cik La, ada soalan dekat sini, macam mana, of course Cik La akan jumpa juga rejection, objection kan, so macam mana Cik La handling objection daripada prospek ke, your friends ke, terutama sekali yang barulah, yang tak pernah guna produk lagi. Okay, mesti ada rejection. I rasa Rofkit pun mesti ada rejection. Population orang, seluruh dunia population kita berapa? Kalau lah semua orang suka Rofkit, dia dah dapat dah berjuta-juta FBO kan. Tapi kenapa ada FBO yang pergi kat orang lain, pergi kat kita, bukan pergi kat dia. Sebab itu pun lumrah. Kalau you cerita apa saja pun, tak semua orang suka dekat diri you, betul tak? Apa diri you, ada orang suka Cik La, ada yang tak suka. Siti Nurhaliza pun ada yang suka, ada yang tak suka, ada yang masa dia baru masuk pun kata okey suara fake lah gini kan. So benda ni lumrah. Tetapi satulah, bila menghadapi rejection, biasanya orang ni kalau tak mengenali orang yang mereject kita ni macam stranger, kita tak terasa sangat, betul tak? Sebab kita tak kenal dia pun, tak close. Tetapi yang kita terasa selalunya kalau kawan-kawan terdekat. Dan by experience lah, FBO lain ke, Aziz sendiri ke, orang yang reject kita biasanya kawan rapat ataupun family. Itu lagi sakit hati kan.
orang yang kita nak dia punya support tu. Tapi orang ni yang reject. Ini ramai tau dekat LBO. Tapi satu je, benda ni think positif. Jangan berputus asa. You tunjukkan bukti dulu. Bukti dulu. Kalau contohnya bisnes. You tunjukkan dulu testimoni kejayaan you. Memang Forever ni boleh bagi income. Orang yang reject you sebelum ni, confirm akan buka mata. Confirm. Tapi kalau you tak tunjukkan bukti tu, selama-lamanya skeptikal orang mengenai diri you dan juga bisnes tu dah tak baik. Sebab you tak berjaya nak tunjukkan benda tu sebenarnya you cerita benda yang benar. Tapi you tak berjaya nak buatkan orang yakin. So sayang tau, sayang. So pada Aziz memang ada rejection. First dulu, ramai say no to MLM. Say no to MLM. MLM semua sama. Okay. Ada dua orang tau jenis macam ni. Akan datang dekat you satu hari nanti. Confirm. Sebab bila you share, you post, you share. Tapi you tak mengalah. Dia akan datang balik dekat you. Dia cakap apa? I suka. I nak join sekarang dengan you sebab I nampak you tak give up. Ada tau. I dapat seorang customer macam ni. Setiap kali I cerita produk je, dia akan compare dengan produk lain. Dia akan kata produk yang ni dia makan selama ni lagi okey. Tapi dia tak try pun produk kita. Tapi dia cakap tak ada lah. You tak try. Tapi dah mula say negatif kan tentang produk kita. Why don't you cuba dulu? Rupanya dia ni nak test kita je. Okay, dia kata sebenarnya I nak tengok je you ni give up ke tak. Dia nak test je. Dia nampak kita memang yakin, kita memang confident yang produk kita bagus. I terus boleh close dia VIP. Sampai sekarang dah setahun lebih, dia orang yang loyal dengan I setiap bulan, dia boleh beli 20 aloe vera sebulan untuk keluarga dia sekali. Daripada dia sampailah nenek dia, mertua dia semua makan. Okay, so jangan give up lah dengan orang reject. Reject ni memang mesti ada. Aziz ni pun cakap memang confirm. Tapi be positif, istiqomah dan percaya rezeki tu akan datang lebih bagus lagi, lebih banyak lagi. Seorang yang reject, 10 datang. Kena percaya ni. Betul. Okay. Actually kalau ikutkan objection dengan rejection tu satu benda yang berbeza tau. Objection adalah bantahan. Dia memang tak nak langsung. Rejection is penolakan, Encik Alan. So betul lah macam Cik La cakap tadi, kita jangan give up. Apa orang kata, keep on share. Kita sendiri kena yakin dulu lah. Kesimpulannya diri sendiri, kita dulu yang kena yakin untuk share dengan dia. Okey Cik La, so kesimpulannya macam ni je lah. Kalau yang memang dah ketegak sangat tu, go next. Go next. Betul-betul. Kalau yang ketegak sangat tu, daripada sakit hati, you tak rasa tak ada harapan, go next je. Cari yang memang nak. Okay, yang memang nak. Jangan pening-pening kepala. Okay, jaga energi. Go next. Okay Cik La, ada satu soalan lagi. Macam mana nak handle kalau novice kita, dia dah join kita as a novice ataupun VIP lah contohnya. Bukan. Soalan dia adalah kalau kawan kita tu novice dan dia nak dapatkan produk daripada kawan dia. Kawan dia dah VIP. So kawan dia bagi harga VIP. So macam mana nak handle? Macam tu. Ni kawan nak minta harga ni lah. Harga special. Ya. Macam Aziz ni jenis yang kalau kawan tahu berterus terang lah. I akan cakap baik-baik lah benda ni. Kita bisnes ni macam you ada gaji contohnya lah. Okay, you ada gaji. You nak, boleh ke bos you kata Aziz ni bulan ni I rasa macam you kerja kurang lah sikit, jadi I tolak sikit diskaun gaji you. I diskaunkan gaji you, boleh tak? Mesti you marah kan? Mesti tak setuju kan? Tapi sama juga konsep dia dengan kita orang yang berbisnes. Kita curahkan kita punya tenaga, effort, duit pergi center minyak tu nak pergi beli ambil barang, COD. Kalau you lah boleh fikir mungkin dia orang yang tanya ni dia tak fikir lah, dia tak tahu kan. Jadi terangkan. Sama konsep dengan bekerja. You makan gaji sebab you dah ada kontrak dengan company tu. Yang kalau you tak datang hari tu, you tak dapat gaji. Dan juga you layak untuk dah perform. You dah perform, dah pergi office hari-hari, dah buat kerja. You layak untuk dapat gaji yang diberi. So bila juga berbisnes sama, you dah perform, you dah keluarkan modal juga, kos pengangkutan, kos COD, itu effort you, itulah gaji you. Dan you layak dapat amount yang memang telah ditetapkan untuk diri you. Okay,
So semua orang bermula sama je. Biasanya Azia akan terangkan. Dekat Forever dia tak ada money game, tak ada special. Saya sendiri pun hanya bagi yang tak perlu jadi ahli, bayar, tak perlu bayar, parent saya. Tak perlu jadi ahli, kita supply. Tapi orang lain, cousin ke, adik-beradik ke, semua kena jadi ahli. Sebab apa? Kita lagi satu lah, kita nak dia pun berbisnes juga kan. Sebab mungkin dia ada potential. Ada juga my friend yang macam ni lah. Okay Aziz, akak nak guna akaun orang lain yang VIP, kawan lain. Dia kata kawan lain tu setuju nak dia menggunakan akaun tu. Tapi I suka dia sebab dia ni ada potensi tau nak menjual-jual barang. Dia suka jual tudung, Neelofa. Tapi cakap dia, akak ni saya nampak memang minat kan bisnes. Tapi kalau akak guna akaun orang lain untuk jual produk tu, dia kata untuk jual harga retail lah, dia dapat untung 35% pula menggunakan akaun orang. Saya cakap akak dah rugi sebab akak tak boleh grow akak main network. Akak ada potensi merekrut, tapi kenapa tak VIP kan diri sendiri? Masa tu Aziz dah mula terangkan tentang networking ni, prospecting, recruiting ni semua. Sebab orang yang ada bisnes dekat setengah tempat yang jual dropship ni, retail, dia tak faham sebenarnya konsep MLM. Dia hanya nampak bisnes untung dekat tangan je, untung cepat di tangan tu. Okay, so inilah you punya responsibility lah. Kita punya tanggungjawab sebenarnya nak cerita dari A to Z. Macam Aziz daripada first month join Forever, memang Cikgu Ayu dah ajar, terus cerita semua. Terus cerita sampai ke VIP. Lepas tu, maknanya sama ada dia pengguna sendiri pun, dia dah boleh jimat dah dengan VIP. Okay, bila dia dah VIP, kita nampak dia ada potensi nak buat duit. Time tu baru kita cerita JT lah. 3 konsep 5 langkah. Okay tak? Clear tak? Okey, clear lah. Memang itu pun sepatutnya. Kadang dia orang ni kurang faham. Jadi bila tak faham, kita as a upline ni kena firm, kena explain baik-baik untuk bagi dia faham. Macam itulah. Jangan tak explain. Jangan macam sebab salah pula. Nanti kan kalau cakap kan dia kecil hati ke apa. Tak. You kena explain dengan dia. Apa yang bagusnya jika dia beli atas akaun dia sendiri dan dia slowly upgrade. Okay, boleh Cikgu Nik Alright, so ni Cik La, kenapa Cik La pegang kemas-kemas 5cc daripada seawal, daripada bulan pertama join Forever? Boleh share sikit tak dengan kita punya Eagles pagi ni? Okay, Eagles semua. Okay, 5cc ni adalah benda wajib pada Cik La, wajib. Sebab memanglah dekat Forever dia tak ada kata kalau you tak buat 5cc you downgrade ke, tak ada sebab dekat Forever once you dah dapat certain level, you dah meet level tu, dia takkan ada downgrade lagi. So you buat 5cc ke tak 5cc ke, you kekal dekat situ. Tetapi sesiapa yang tak buat 5cc ni ibarat dia ada satu kedai yang kosong lah. Umpama satu kedai, you ada dah buka dah kedai tu, you dah jadi VIP, you dah boleh sebenarnya untuk berbisnes, tapi you tak ada stok, you tak ada barang. So bila orang masuk, jual apa? Tak ada barang ni kan? You kata, you bagi katalog. Tunjuklah katalog, nanti saya order. Tak best lah kan, betul tak? Customer datang, kalau boleh dia nak terus ada barang tu kat situ. Itulah 5cc sebenarnya, umpama macam you ada aktiviti tau. Aktiviti yang memaksa diri you sentiasa untuk beraktiviti, yang paksa diri you memang untuk prospecting, post, beraktiviti setiap hari di Forever. Macam point Aziz nombor berapa tadi? Yang berforever setiap hari. Inilah pentingnya ada 5cc. Sebenarnya apa saja yang kita buat dalam hidup ni, kalau kita tak ada matlamat, kita tak ada goals, biasanya kita akan orang panggil lah, main-main. Dia macam, dia tak ada satu target kan. Jadi kita rasa macam, tak ada benda lah, apa pun nak achieve. Bila you dah ada, 5cc ni dia buat, dia cipta untuk you buat sesuatu supaya buat you konsisten dan sentiasa panas dekat Forever. Okay, 5cc ni, aktiviti yang paksa Aziz untuk share, untuk post, untuk branding, untuk buat online, untuk buat offline. Semua tu. Tutuplah laptop dulu, mak dah tidur. 5cc ni juga puncanya Aziz pun kena jaga network, kena servis. Dan 5cc ni juga income kita tau, income. Sebab mula-mula dalam Forever memang semua orang
mudah sikit-sikit. Tak adalah orang terus buat 5 sisi dapat 1000. Okey. Kalau Cikgu Ayu mungkin boleh kot. Okey. So dia grow, dia ada proses tu. Proses dia sedikit lama-lama jadi bukit. Kalau bulan pertama Azri 5 sisi mungkin income 800. Bulan kedua customer yang ada tu yang RM800 punya potential tu dah ada. Tapi bulan depan I buat lagi 5 sisi. I ada lagi customer yang bagi I potential 800 lagi. So dah jadi 1600 kan? So nampak tak dekat 5 sisi tu bila you commit 5 sisi setiap bulan, you punya network akan growing. Dan dalam masa yang sama, income kita pun akan growing. Income kita pun akan semakin obvious. Customer yang ada tetap membeli, tetap suka sehingga jika you tetap jaga service network lah. Okey, dan customer baru yang masuk tu akan mula suka juga. Jadi nampak tak dekat situ? Bila misalnya company tak ada buat 5 sisi ni lah. So you rasa hari ni rasa dah meet lah, tak ada target lah. So nak buat apa lah? Tak apa, esok-esok lah. So kita rasa tak ada rasa satu cabaran tau. Ayat dia cabaran. So bila kita ada 5 sisi dia macam cabaran. Orang yang sukakan cabaran ni dia akan nak tak nak, dia nak juga meet cabaran tu. Dia nak ambil challenge tu. So kalau macam tak ada cabaran tu macam hamba lah, hamba. Hidup kita pun jadi hamba kan. Sebenarnya konsep 5 sisi ni sama macam hidup juga lah. Kalau orang tu target dia nak kurus, dia kena commit dengan program diet weight management dia. Sama je konsep dia macam tu. Nampak tak, daripada 5 sisi tu puncanya income Azim berkembang, puncanya juga Azim ternaik pangkat ke level manager. Azim ni kalau ikutkan proses tahun lebih ni tak adalah laju sangat, tapi tak adalah slow sangat lah. Dia macam medium lah. I ni follow the pace, tapi I memang mesti pegang kemas 5 sisi ni. I tak pernah pancit 1 bulan pun sejak I join pada bulan September. Main tu ambil servis lah. Dia buat servis. So, dia buat dekat. Aduh, siapa pula ni? Betul. Jadi berkuasa servis. Okay, so fahamkan kenapa pegang 5 sisi. Bila leader you cakap pegang 5 sisi, sebab dia dah ada experience, dia dah ada pengalaman dah dengan 5 sisi tu. Mungkin orang baru dia tak nampak lagi tahu, sebab itu orang baru dia lebih suka pegang duit cash cepat kat tangan retail. Tapi retail ni dia akan penat sebab you tidak mencipta network. Dengan 5 sisi ni you akan mencipta network yang memberi you income, bukan saja income atas retail, bukan income overriding direct, tapi juga income dari network yang you dah bina. Okay, one day lah kita nak ada duit pencen macam tu, kita nak passive income yang bila you tidur, duit dah masuk. You tak perlu nak buat sales hard-hard. 5 sisi ni sebenarnya kalau dah tolak diskaun masing-masing, dia tak banyak pun. Sales cuma dalam 2,000 hingga 4,000 je. Mengikut pangkat masing-masing. So untuk orang yang mungkin 2,000 lebih, ada keluarga yang besar, 2,000 lebih tu pun dah habis dekat makan pakai diri sendiri tau. Tapi takkan kita nak makan pakai je, kita nak share kat semua orang kan. Jadi kita paksakan 5 sisi juga. Dari situlah terhasilnya income yang sehingga 5-6 angka. Okay? So you jangan macam fikir short term tau, macam Aziz. Leader dah cakap, okay, kita nak fikir nak buat sesuatu tu, kita fikir long term. Kita penat sekejap je, 2-3 tahun je kat Forever ni. Okay, tapi lepas 3 tahun, 5 tahun, dengan network income yang kita dah bina, income dari network kita dah bina tu, tak mustahil dengan 5 sisi tu, you boleh dapat income mencecah 6 angka. Semua tu sama, Jus Lida ke, Datuk Desmond ke, Kak Juraida ke, semua tu pegang kemas 5 sisi. Sampai sekarang, diorang mesti buat. Bayangkan kalau tak ada 5 sisi kan, mungkin diorang dengan pendapatan sekarang ni, diorang dah selesa sangat. Mungkin dia tak ada rasa nak perlu kembangkan lagi network dia. So itulah kepentingan 5 sisi yang you all kena buat. Okay, so income. Tahniah juga Kak Cik La, even dah part time, even baru part time bukan dah part time. Okey, tapi income bergerak mendadak. Okey, so saya nak minta Cik La share sikit. Kita ambil bukti 6 bulan terkini. 6 bulan
income Cik Ella. Sebab Cik Ella start dulu offline, belum COVID semua. And then bila berlakunya pandemik, income tu terus shoot. Even buat part time. Okay, kalau you all nampak income, the best thing about Forever ni, kita punya produk tu, kita punya strata ni, benda yang paling best sekali, produk tu itself jenis yang makan pakai habis buang. Okay, customer yang suka tetap repeat. Inilah yang menyebabkan network kita akan grow dengan cepat tau. Sebab dia bukan produk keras. Aziz suka, Aziz nak lagi bulan depan. Lepas tu Aziz share dekat parent. Parent suka, parent pun share kat kawan-kawan. Kawan dia suka pun kawan dia share kat orang lain. Nampak tak? Itu baru satu kumpulan tu, belum kumpulan lain. Jadi dengan perkembangan network tu dan juga opportunity dalam bisnes kita beronline sekarang. Okay, dalam pandemik, kita pun tak keluar rumah, kita masih boleh gunakan medium online untuk buat sales. So tak tersekat tau peluang itu nak jana pendapatan. Lagi-lagi bisnes kita, produk kita tu sendiri adalah produk kesihatan. Bila time pandemik, semua orang dia jadi more worried lah, dia jadi risau kan tentang kesihatan masing-masing. Semua nak sihat, semua apa suplemen yang boleh buat I supaya tak kena COVID lah, supaya kalau COVID pun I boleh lawan balik lah. Okay, nampak tak? Kita punya produk tu sebenarnya memang mengena, sangat kena dengan time keadaan COVID hari tu. So Aziz ada experience bulan March 2020 suddenly kita punya center tutup, masa MCO kita punya warehouse pun tutup. Kita tak ada apps tau masa tu. Kita tak ada apps. Dulu nak pergi beli barang dekat center saja. So bila stok, I pun tak ada stok masa tu. Dulu jenis yang baru mula kan. Customer order baru pergi center. Customer order pergi center. Paling-paling pun beli lebih berapa biji JAVG. Okay. So masa tu memang dah macam mana ni? Dan kita punya top leader pun Cikgu Ayu pun masa tu memang 100% orang-orang lama ni dia orang offline. Bukan orang online. Okay. Tapi masa tu ini yang bestnya bila kita ada supportive team ni. Kita bincang sama-sama apa gerak kerja nak kena buat. Okay, dan semua paksa belajar. Semua kena upgrade diri gunakan medium online. Okay, nampak tak? Bila online, bila MCO pun kita mesti boleh juga dapat sales. Mesti boleh service kita punya customer. And after that, HQ dengan pantasnya dah mulakan apps. Okay, ni dekat Malaysia tau. Masa tu Singapore pun tak ada lagi kan Cik Bayu? Betul. Malaysia kita buat ni sebab kita dengar rintihan hati FBO kita ni. Macam mana kita nak order center tutup. So diorang ada apps. Bila apps dah boleh, order masuk. Tapi tak ada orang pula nak shipping. Warehouse tak ada pekerja. Tak boleh kerja. So dah shipping tu backlog lah. Backlog tu sampailah diorang merayu, HQ merayu dekat kerajaan, boleh tak minta masa tu dalam beberapa orang staff lah untuk kerja dekat warehouse shipping je. Center masih tutup tapi warehouse boleh ada 2-3 pekerja yang uruskan shipping je. Masa tu mulalah customer pun bising. Okay, kenapa order dah 3 minggu, 1 bulan tak dapat. Masa tu cabaran dia memang banyak lah customer Aziz yang produk lain okey je, kenapa Forever ni? Masa tu kalau you tak strong, you rasa cepat down, you memang akan give up masa tu. Macam mana Cik Ella hadap cabaran masa tu? Masa 2 minggu, HQ tutup, center tutup, warehouse tutup, orang nak barang. Macam mana Cik Ella boleh bertahan? Semangat tu. Itu yang kita nak Cik Ella pesan dekat semua yang mendengar pagi ni. Okey, pesanan kat semua dalam bisnes atau apa sahaja dalam hidup, you akan mesti jumpa cabaran. Cabaran tu yang buat I jadi rasa lagi berani tau dan lebih dia challenge. Satu ni I suka challenge. Orang yang macam ni, kita tengok level orang tu. Selagi kita boleh counter attack dia balik, okay, kita terangkan dekat dia. Kita teranglah, satu janganlah you pun kalau dia meroyan, you pun meroyan. Janganlah macam tu.
kita dalam bisnes ni kita nak repo yang bagus, kita nak long term relationship kan. Jadi kita kena layan dia, cakap baik-baik, terangkan situasi. Sebenarnya mereka ni faham, bukan tak faham. Diorang pun dilanda masalah yang sama. Tapi biasalah orang ni, dia kalau boleh dia nak juga kan yang terbaik untuk mereka. So bila kita cakap kita dah bagi yang terbaik dah, tapi kita punya kekangan sekarang ni bukan di dalam kawalan kita. Kena think positif tapi kalau customer yang you rasa memang tak boleh nak handle, memang you rasa tak ada harapan, dari pening tak apalah, let go lah. Kalau dia tu adalah orang yang suka produk you juga, dia tahu, tapi sebabkan dia pun tak sabar dengan keadaan ni, dia pergi kat produk lain, tapi tak mustahil. Dan bila keadaan dah okey, dia akan balik dekat you. Tapi dengan syarat, you kena tetap layan dia dengan baik lah time tu. Janganlah bila dia marah-marah dia balik, dah tak pasal-pasal reputation tu, relationship pun dah tak okey. Dah selama-lamanya kehilangan satu prospek. Kan? Okey, so itulah cara saya. Sebenarnya think positif je. Sebenarnya kalau sekarang you tak dapat dia, pada I tak bermakna one day selama-lamanya you tak akan bersama dia. Sebab banyak kes yang I dah share, tiba-tiba dia contact saya selepas dia ada masalah kesihatan ke, Aziz sebenarnya nak cubalah. Dah nampak selalu you post macam okey je. Nampak tak? So kalau lah you tak posting masa tu, you tak konsisten masa tu, orang-orang ni semua akan fikir yang Aziz dah tak lagi lah kot Job Forever. Kejap muncul, kejap tak muncul je, kejap tak konsisten je. Orang tu sendiri pun ada satu skeptical dekat situ. So jangan buatkan orang lain rasa wujudnya satu skeptikal yang salah tentang diri. So apa-apa konsistensi dan istiqomah. Sama juga dengan income. Income ni bergerak adalah kerana konsistensi, istiqomah dan cabaran yang kita dah berjaya hadapi. Okay? Okey, terima kasih banyak Pak Cik La. So kalau kita tengok dekat sini apa tu income Oktober masih 2,000, November pun almost 2,000, bulan 12 pun 2,000, bulan 1 2,500, bulan 2 3,100, and March they should pergi almost 7,000, 6,000, hampir 6,800. Okey, so yang saya selalu cakap dengan Cik La, gerak kerja dari